Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Untuk video kali ini and sempena Hari Bapa, I nak bawakan satu tajuk istimewa yang mana I'm going to bring my parents into the video and kita akan tanya diorang, kita akan interview diorang macam mana perasaan parents, my parents, every time I pergi travel and macam mana cara I minta kebenaran diorang untuk I pergi travel. So, jom kita tengok dulu video interview ni. Gunung Kinabalu kan? The first time Rasanya lah Gunung Kinabalu yang mencabar sekali kota inilah Sabah lah yang Sabah. kata nak panjat gunung kan. Itu yang sampai ayah Pesan bermukadimah macam-macam lah dari A ke Z dengan yang apa Fatimah tu. tak boleh record. Mak yang tu lah yang kau minta izin yang ayah. Okay. Popek. Risau. Of course lah, risaulah kan. Betul awak kan seorang perempuan. Perempuan. Kan, lepas tu pergi yang tempat-tempat yang mencabar kan, kat gunung. Yes. Tu pun dah last minute dapat tahu. Bila hantar video baru dapat tahu oh dia pergi kat gunung. Well, dia pergi kat city center, kita tak bimbang. Tapi kalau dia pergi kat adventurous, ya, kita bimbang sikit lah. Yang pergi Bimbang yang macam kerana apa, keselamatan. tidur overnight yang dekat mana selalu Dia buat adventurous camping tu satu. pun Adventurous risau satu. juga. Bingung kan, tahulah overnight dekat kemah, takut rimau. Lain kadang mandi kat sungai kita tak tahu ada ular ke, ada buaya yang makan ke, tak tahu. Adventurous tu. Tu risaulah juga, memang risau. Keselamatan lah. Keselamatan lah. Keselamatan lah, takut macam mana perjalanan tu kan? Keselamatan. Bahayanya, risikonya. Dan juga negara yang nak ditujui. Background. Kan? Takut macam apa, rusuhan kan. Kita tak Macam tahu India macam mana. nak pergi mana, tempat-tempat yang kita rusuhan, kita pun maklum lah airport tempat-tempat macam ni. Bukan kita menghalang. Tapi kalau dia kata dia nak pergi tempat macam sightseeing, touring tu tak apa. Itu lain dengan adventurous macam pergi ke waterfall, panjat gunung, turun gunung, berkayak, terjun daripada pesawat ke kan. Itu memang memang kita bimbang lah pasal dia memerlukan physical state yang tinggi. Tapi kalau kadang-kadang dia nak pergi, okey, nak pergi sightseeing, tour sealing, semua dah siap kan, the hotel, whatever it is, semua taken care of, kita tak bimbang. Dia ada dua perbezaan, pergi melawat negara satu-satu dan pergi adventurous yang macam ni lah. Itu lain cerita. Cuma nasihat kita, di mana negeri yang nak dilawati. Kalau dunia cadangan negeri lain kita fikir benda tu tempat yang bahaya, kita akan advise elakkan. Bukan menghalang. Okey. Ada dua perception di sini. Berat macam lah kalau anak tu tanya bapak pergi mana? Afghanistan. Kan? Apun Syria sekarang kan. Mungkin si anak kata, "Oi, ayah dah gila." Kan turun perang. So kita pun ada kadang macam tu jugalah, vice versa lah kan. Jadi dia nak pergi, ada kata kalau dia nak pergi touring tempat yang selamat, saya tak terbimbang. Tapi dengan syarat, dia punya syarat term dia macam tu lah. Pergi touring nak pergi ekspedisi. Ya, sekali kau fly apa? Itu ekspedisi lah tu kita panggil. Yang dia fly nak Fly tahu, balik pun dapat tahu kan. Yelah, macam dia pergi banyak gunung, pergi berkayak, tu ekspedisi. Yelah. Kalau Dah balik pun dapat tahu dia kan. sightseeing tu lain. Touring Betul tu tak? macam kita jalan pergi dah naik bas. Ya ke? Ya. Australia, New Italy, Zealand, New Zealand, India. Nepal, Yang saya tahulah. yang saya tahulah yang dia maklumkan. Okey. Vietnam, New Zealand, Australia tak ada. Ada. Australia, ke atas, Brazil ke? Dan India, Nepal, Itali.
Kashmir. Lepas tu India. India tu. Lepas tu Saudi Arabia lah. Oh. South Africa. South Africa. Dia tu sekali. Ada lagi sebenarnya. Mana? Southeast Asia macam Indon, Thailand. Oh. India dan Nepal. India dan Nepal. India lah paling. India. Politik background. Satu dia keadaan. Politik background foto tu tak apa sangat bagi level foto, tapi sebenarnya background politik je lah. India Muslim gaduh kan. Kalau ikutkan kurang setujui lah. Sebab ekspedisi ni lain. Dia mengenai kita kena ada satu fitness, tahap kesihatan yang bagus tu dengan kelengkapan kita, gears kita yang bagus. Fitness dengan kelengkapan. Okay? Preparation untuk nak pergi ke tempat-tempat pun kena betul. Kalau dia pergi satu tempat yang kata benda tu yang dia belum mentally prepared, saya tak benarkan. Tapi kalau boleh elakkan. Sebab kemalangan berlaku di tempat orang. Jadi kalau apa-apa benda tak baik menimpa, akan menyebabkan satu kesusahan, masalah besar bagi kita untuk dapatkan pertolongan. Itu je. Cost is menyebabkan cost. Bagi saya kurang lah. Bagi saya hiking kurang tu setuju. tengok tempat. Macam itu banyak lebih pada biasanya kaum lelaki yang membuat kan. Bagi saya tak kisah, tapi tengok tempat dan keadaan. Kalau hiking tempat-tempat yang kita panggil bahaya, saya tak kasihlah. So climbing tu. So hiking dalam bandar je lah yang dibenarkan. Yes. Hiking yang dalam bandar ataupun hiking yang tempat-tempat yang famous, yang reputable, yang tahap keselamatannya internationally recognized lah. Dia punya safety precaution punya measure dah taken lah supaya pengunjung semua selamat. Tapi kalau dia pergi tempat yang kurang kurang meyakinkan, saya tak izinkan. That's why bila dia nak travel mana-mana pun, saya kata okay, you kena tengoklah tempat yang nak dituju ni macam mana, latar belakang macam mana, atau tempat yang nak hiking tu facility dia buat macam mana. Sekiranya kalau tempat tu tak ada recognize, saya tak izinkan lah. Okay. Kenapa mak gelak? Tapi dia ni saya memanglah dia, walau macam mana kita tegar pun, kalau dia kata nak pergi sampai juga dia pergi jugalah. Pertama Dah memang degilnya satu. Jiwa dia memang minat kat sifat situ. dia macam tu, jiwa dia kat situ. So saya benarkan atas ibarat nak exposure satu, kesihatan satu. Seperti macam yang saya katakan, saya bukan nak menghalang. Tetapi kalau tempat-tempat tu dia kena buat study dululah. Okey, selamat. Betul selamat, barulah saya izinkan. Saya tak pernah benarkan pun. Tak tahu pun cerita Saya tak dia tahu nak pun. pergi tu. Saya tak tahu pun. Tapi saya ada sense yang dia pergi. Sebab dia punya trip tu very frequent, kerap kali. Dan kitanya sebagai mak bapak ni, kita ada insting. Saya tahu dia akan pergi juga. Memang tak boleh halang lah. Memang Bukan tak apa, boleh halang. tahap nak pergi ke Everest tu bagi saya you kena mentally, physically fit. Bergantung apa tujuan dia. Kerja. Bina hidup baru. Pindah. Okey ya. Sebenarnya okey juga kot. Dia dah boleh besar digunakan kan? Dah dengan dewasa. Dia dah dewasa. Dia boleh fikir mana yang baik, yang elok ke, apa ke. Dia boleh fikir sendiri lah. Tapi pindah India. India tak payahlah. India tak payahlah. India tu jangan. Kalau nak pergi India, kawan-kawan tu back to bukan civilization lah. Saya tak apalah dia nak pergi New Zealand ke contoh.
UK ke, itu kita boleh terima lagi lah. Dua-dua. Ayah. Mak juga risau. Terus sekejap je. Lepas tu kita berdoa je lah. Dia tu ayah lah yang banyak bising lah. Tak juga. Kalau lah tempat yang dia nak pergi ke benda tu macam okey, sesuai, kan? Why not? Why not explore? Kan? Tapi kalau pergi nak pergi Syria, nak pergi apa tempat dia bertendang berperang, no go lah. Maknanya kalau lah dia punya meet dia punya requirement kan, whatever it is kan, dia punya term kan, bukan jadi penghalang. Parents I ni very strict tau. Dulu I nak pergi tidur rumah kawan pun dia tak bagi. Of course sebab safety issue lah, diorang risaukan anak diorang kan. And I ambil masa agak lama jugalah untuk I gain diorang punya trust. Daripada dulu diorang tak pernah bagi, until now sampailah diorang okay, I nak pergi dekat mana, I nak buat apa. Honestly lah, masa mula-mula tu agak tricky sikit lah cara macam mana I nak minta permission tu. Kadang-kadang I pergi dulu, balik I bagi tahu. Kadang-kadang I beli tiket and then I bagi tahu. And kadang-kadang I bagi tahu je, tengok tempat lah. And then lepas tu nanti I kena explain lah dekat diorang, I pergi dengan siapa, I pergi berapa lama. First tu memang agak sangat susah lah untuk I dapat kebenaran tu. Sebab yelah kan, I seorang perempuan, lepas tu I nak dibenarkan keluar negara tu. Tapi sebenarnya waktu tu orang yang paling penting dalam hidup I ialah my brother. Just in case kalau I lambat bagi tahu my parents, I mesti akan update abang I dulu. And abang I mesti akan tahu dekat mana I berada. Apa-apa pun, lambat atau cepat, I tetap akan bagi tahu diorang. Parents ni sebenarnya kenapa dia tak benarkan ataupun dia susah nak lepaskan kita ialah sebab diorang risaukan kita. Jadi diorang risau, diorang fikir bukan-bukan. Jadi diorang ada limitation yang bagi diorang kita tak mampu nak buat benda tu. So benda ni you kena prove to them and build the trust tau. Building trust is not easy. It doesn't happen overnight. I personally, I ambil bertahun jugalah untuk I buktikan dekat parents I yang I mampu jaga diri I and I boleh berdikari. Honestly, masa sepanjang pengalaman travel I tak pernah lagi lah ada moment yang I kena call diorang, bagi tahu kesusahan I, susahkan diorang, minta duit diorang. I tak pernah langsung minta duit diorang. Kalau I susah pun I tak pernah bagi tahu diorang. I akan source out myself. So dekat situ diorang percayalah yang I ni sedikit sebanyak boleh jaga diri sendiri. And this is what you should do to your parents too. And then kadang-kadang parents ni dia ingat kita buat benda tak fikir tau. Actually sebenarnya kita fikir je bila kita buat benda tu. Kita buat research, kita study, kita buat plan A, kita buat plan B, kita ada emergency punya plan. Make sure korang get yourself a very good insurance. Because kalau ada apa-apa jadi, at least korang tak menyusahkan diorang. Because your insurance will cover you. Actually banyak je benda yang jadi dekat I masa dekat overseas tu. Tapi I tak pernah bagi tahu mak bapak I, or I akan bagi tahu pun just sekadar nak maklum je. I pernah je accident sampai jahit kaki masuk hospital masa I kat Thailand. I kena bayar RM1,500 untuk kos jahitan tu. And then I pernah jalan berjam-jam dalam selut, kena lalu landslide area. I pernah keracunan makanan dekat India. You tak tahu you boleh buat until benda tu jadi and you terpaksa buat, and you terpaksa handle by yourself. Kena belajar berdikari lah sebenarnya. Bagi I, pengalaman is the best teacher. Kalau you tak rasa, you tak belajar. So you kena rasa sendiri baru you belajar tau. That is why my dad encourage I untuk keluar. Sebab dia nak dia kata benda tu bagus, my exposure tu bagi I a new perspective. Bila you keluar, you travel, and then you kena handle masalah dekat. Tapi bagi I, parents ni kena bagi kelonggaran lah dekat anak diorang untuk experience masalah ni dengan diri sendiri, by themselves. Kena bagi ruang. So bagi I, accident ni boleh jadi kat mana-mana pun. Kalau sampai bila-bila pun kau simpan anak kau dalam rumah, bila anak kau nak membesar, bila anak kau nak belajar, one time kau akan pergi juga. And waktu tu kau akan biarkan anak kau sorang-sorang tu kontang-kanting, tak tahu buat apa-apa, tak ada pengalaman. So I think
tak patut kot. Macam korang tengok video tadi kan, korang rasa macam parents saya tak suka I pergi hiking, tapi I know deep inside they are very proud of me. Diorang kadang-kadang diorang rasa macam benda ni impossible lah, tapi benda ni sebenarnya bukannya magic. You kena berusaha lah kan. You kena pergi training. Kadang-kadang nanti diorang akan cerita dekat jiran yang, oh Syafiqah baru balik daripada ni. My dad akan cerita kat staff dia. Kadang-kadang dia akan minta gambar, dia akan minta video I sebab dia nak tunjuk kat kawan-kawan dia. Yang diorang tak pernah cakap out loud dekat I yang macam, I'm very proud of you. No, they never said that. But I know deep inside diorang rasa macam, anak aku dah sampai tu. Faham tak? And ada je kadang-kadang macam my dad cakap, print lah kau punya gambar tu, tampal dekat depan ni. So it shows that they acknowledge my achievement and I like it, you know. It feels good lah. Sebenarnya being the only daughter in the family buat I rasa macam kompetitif jugalah. I ada perasaan yang macam I need to prove to my parents yang I am as good as my other brothers. And I can do it. I take it as a challenge. I take it positively for me to improve myself lah. Bising dalam rumah tu ialah my dad lah, sebab my dad is the boss. So he wants the best for the children. Bila kita buktikan dekat dia, kita cakap kat dia, benda yang kita buat ni kita dah fikir, kita dah ada safety measure. So dia sedap hati sikit lah. So lama-lama dia macam malas nak cakap banyak. Dia benarkan, tapi dia akan bebel juga, tapi dia akan benarkan. Alah, tapi bapa I tu dia cakap je yang I ni degil lah, I ikut kepala I lah, I terlebih berani lah. Tapi dia lupa, you tahu tak? Korang tahu tak, dia lupa yang after all I am still his daughter. Degil ke, I ikut kepala sendiri ke, tu sebenarnya I ikut perangai dia kot. He is like that. I am the copycat of him. I memang copy sebiji perangai keras kepala dia tu. Kalau dia cakap I rebel, actually dia ingat I tak tahu ke dulu dia pun rebellious juga. Macam ada pendirian dia, ada prinsip dia. So bila my nenek cakap macam ni, dia tak nak ikut. Sounds familiar, right? In conclusion, apa-apa pun bagi I, restu dan kebenaran ibu bapa adalah sangat penting. Especially bila kita dah besar, bila kita dah dewasa, kita dah matang, kita sedar yang kalau kita tipu and ada apa-apa jadi dekat kita, tanggung yang akan susah ialah mak bapak kita. Bapak ni korang kena biasakan diorang. Mula-mula memang tak boleh, mesti tak boleh. Mula-mula memang tak boleh. So korang kena latih diorang, biasakan diri diorang. I biasakan diri I selalu tak ada, I selalu keluar. Lalu sebab bapak I macam dah terbiasa yang I memang akan keluar. So my parents, if you are watching this, Pika nak minta maaf sebab selama ni Pika buat mak dengan ayah susah hati. Pika selalu buat mak ayah risau. Pika nak mak ayah tahu yang Pika selalu rindukan mak dengan ayah. Every time I keluar daripada rumah tu, I really miss my parents, you know? Walaupun kadang-kadang Pika message tak ada orang balas. Terima kasih sebab bagi Pika peluang, bagi Pika ruang dan bagi Pika kepercayaan untuk keluar dan explore dunia dengan cara Pika tersendiri. Walaupun benda tu memberatkan mak dengan ayah, tapi Pika bersyukur sangat-sangat sebab mak dengan ayah akhirnya faham. Akhirnya nak faham minat Pika. Pun mak dengan ayah kurang suka, tapi mak dengan ayah tak pernah halang. Walaupun pernah cuba halang, tapi tak berjaya halang. To my father, you ayah, for being the best role model for me. You are my idol and I love you and I adore you so much. Thank you guys for watching. If you like the video, don't forget to click the like button and tolong komen korang punya pengalaman untuk minta kebenaran kepada parents korang. Okay? Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye ya. Bye-bye. Bye. Selamat menonton. Cepatlah. Cakap. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lain sekali. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bye.